Sutra untuk chapter 3 bagi electric current dan direct current circuit. Apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini adalah yang pertama, kita akan cuba define and use electric current formula. Kemudian kita juga akan define and use resistivity. Kita akan state and use Ohm's law. Dan kita juga akan melukis graf bagi ohmic conductor. Dan last one, kita akan cari effective resistance bagi series and parallel resistor. Okey, yang pertama electric current. Apa itu electric current? Current ni adalah arus elektrik lah. Arus elektrik di dalam satu liter apabila liter tu lengkap lah. Bila elektron bergerak, dia akan menghasilkan electric current. Jadi kalau kita define ataupun kita nak tanya apakah definition bagi electric current, so the electric current adalah rate of which charge flow. Charge di sini yang bergerak adalah elektron lah. Elektron. Okay, jadi bagi electric current kita anggap kita kira dia punya bilangan elektron lah. Jadi Q di sini adalah dia punya sebenarnya bilangan elektron dalam satu-satu masa. Okay? Jadi sebab itu kita bahagikan berapa bilangan elektron dalam satu-satu masa. Macam contohnya kalau kita nak kira arus elektron ataupun arus elektrik tersebut, contohnya dalam wire, kita tengok elektron tu dia melalui satu kawasan tu. Berapa banyak elektron yang melalui pada satu-satu kawasan pada masa tersebut. Jadi itu adalah definition bagi electric current. Jadi electric current can be defined as rate of charge flow. Okay. Jadi kalau kita nak kira, kita pakai je formula ni lah. Kalau kita boleh bilang dia punya bilangan charge, kita ambil bilangan charge bahagi dengan masa yang diambil untuk charge tersebut melalui satu-satu tempat ataupun wayar. Okay, unit bagi electric current adalah ampere, unit SI dia. Dan selain daripada itu, kita juga boleh pakai coulomb per second. Coulomb ni unit bagi charge. Coulomb. Okay, bahagi dengan second. Okay, itu adalah unit. Biasa kita pakai ampere lah, senang kan. Dan untuk 1 ampere kita bersamaan dengan satu nilai, satu coulomb charge bahagi dengan 1 second. Jadi 1 coulomb ni bukan satu elektron lah. Dia 1 coulomb bahagi dengan 1 second. Dan yang kelima, bagi arus elektrik, arah pergerakan arus elektrik daripada positif pergi ke negatif. Jadi terbalik ni . Jadi bateri arus elektrik dia akan mengalir daripada positif pergi ke negatif. Okey, ini cara kita label. Jadi kita tak lukis current dalam bateri . Yang ni sila betulkan. Kita biasanya kita lukis current melalui wayar lah. Elektrik tu dia keluar daripada bateri, keluar. Jadi kalau kita lukiskan lita ini, macam ni lampu ya. Biasa kita lukis bateri tu, yang positif tu panjang, yang negatif tu pendek. So arus elektrik dia keluar daripada bateri melalui mentol, barulah mentol tu menyala. Okey. Okey, sebagai contoh dalam soalan ini dia bagi dalam satu masa iaitu selama 2 saat sebanyak 3.04 coulomb of charge pass a certain point in a wire. What is a current in the wire? So kalau kamu bayangkan ada wayar di sinilah, kita lukis wayar ni macam satu pipe air. Kamu bayangkan kamu lihat kat satu tempat ni selama 2 saat, kamu perhatikan ada
berapa cas yang lalu. Okey. Dia perhatikan sebanyak 3.04 coulomb charge. Macam kiranya kalau macam kereta kita buat roadblock, kita bilang berapa kereta yang lalu dalam satu jalan. Macam itulah juga situasi dia, macam kita bilang lah charge tu melalui satu titik at certain point ya. Jadi pada titik tersebut sebanyak 3.04 charge, kita masukkan nilai charge tersebut bahagi dengan masa yang kita buat observation. Kita tengok selama 2 saat. So kita bahagikan 3.04 bahagi 2 dapat 1.52 dalam unit ampere. Okey, macam tu kita kira current, arus bagi satu-satu elektrik. Okay, seterusnya kita nak belajar satu definition bagi satu term yang baru lah, iaitu resistivity. Resistivity ni dia macam dia berkaitan dengan resistance lah. Jadi resistivity ni adalah ukuran, measurement bagi satu-satu bahan menentang arus elektrik. Okay? Ada bahan yang nilai resistivity dia besar, ada bahan nilai resistivity dia kecil. Okay? Jadi bagi resistivity bagi satu-satu bahan tu kita boleh ukur. Let's say anda tidak tahu nilai resistivity tu berapa. Bagi satu contohnya satu rod, copper rod. Jadi anda ukur dia punya nilai resisten, gunakan alat untuk mengukur resisten, kemudian kita ukur dia punya cross sectional area A dan dia punya length, panjang dia. Okey, jadi kita nak tengok elektron ataupun current bagus tak lalu dalam copper rod ni. Jadi berapa nilai resistivity dia? Kalau nilai resistivity bagi bahan tersebut besar, maksudnya dia susahlah elektrik nak mengalir. Jadi dia punya nilai resistivity ni adalah kebolehan dia menentang arus elektrik. Jadi kalau macam getah ke kaca ke, dia nilai resistivity dia besar lah berbanding besi ataupun copper, emas. Okay? Jadi macam mana nak kira? Kita buat macam tadi lah. Resistivity bersamaan dengan ambil nilai resisten bagi konduktor tersebut, darab dengan cross sectional area dan juga bahagi dengan length. Jadi bahan yang pendek kuranglah nilai resistivity dia. Okay. Bahan yang pendek rendah, nilai resistivity dia tinggilah. Jadi kita biasanya nilai resistivity ni dia bergantung kepada material lah. Okay, material tersebut dia macam satu constant. Tapi formula ni kita gunakan jika kita tak tahu material apa yang digunakan lah. Jadi kalau anda jumpa satu copper rod ataupun satu batang besi ke yang anda tak tahu apa bahan dia diperbuat daripada bahan apa, anda guna formula ni, boleh bandingkan nilai resistivity ni daripada constant yang sedia ada. Jadi unit bagi resistivity adalah ohms meter. Okay, ohms meter. Okay, dan dia dikata kat sini resistivity bergantung kepada jenis material dan juga suhu. Jadi walaupun material dia sama, nilai resistivity dia berubah-ubah lah mengikut suhu yang berbeza. Tetapi dekat sini dikata resistivity bagi material biasanya diukur pada 20 degree Celsius. Dekat sini ada tunjuk bahan yang bagus mengalirkan elektrik, nilai resistivity dia kecil. Contohnya silver, gold yang paling bagus, silver kat sini kecil, copper kecil. Okay, jadi dia baguslah mengalirkan elektrik. Tapi macam kaca kat sini, kaca ni dia tak mengalirkan elektrik lah, dia kurang bagus. Jadi sebenarnya bahan-bahan ni macam kaca ni kita nampak dia macam tidak mengalirkan elektrik lah. Tapi kalau voltage terlalu tinggi, kaca ni pun dia boleh ada sifat untuk mengalirkan elektrik jugalah. Jadi disebabkan nilai resistivity dia besar, dia memang sukar untuk mengalirkan elektrik. Okey, untuk tajuk seterusnya kita nak mengenali resistivity. Apa itu resistivity ni?
Resistivity ni adalah pengukuran bagi satu-satu bahan ataupun material yang menggambarkan sifat menentang arus elektrik. Okey. Jadi setiap bahan tu kita letak nilai yang menunjukkan bahan tu bagus atau tak bagus dalam terhadap current lah, electric current. Jadi kalau kita ada satu, contohnya kita ada satu copper wire. Okay, copper wire kita tak tahu berapa nilai resistivity dia. Jadi kita ambil copper wire tu, kita ukur dia punya nilai resistance. Okay, kemudian dia punya area kita ukur, area bagi wire tersebut. Kemudian kita ukur dia punya panjang. Jadi kita ambil resistance darab dengan area dan juga kita bahagi dengan length, kita akan dapat nilai resistivity bagi material tersebut. Okay. Jadi kalau copper, kita boleh check lah ni adakah betul material itu copper. Jadi kita boleh check. Contohnya dekat sini copper 1.68 kali 10 kuasa negatif 8. Jadi kalau kita ada satu objek, kita tak tahu jenis material dia, kita boleh tengok nilai resistivity bandingkan dengan nilai teori lah. Jadi unit bagi resistivity adalah ohms meter dan dia adalah scalar quantity. Dan nilai resistivity ni dia bergantung sepenuhnya lah kepada jenis material ataupun lagi satu yang mempengaruhinya adalah temperature dia lah. Jadi biasanya kita ukur nilai resistivity tu pada suhu bilik. Okay, pada 20 degree Celsius. Contohnya silver 1.59 kali 10 kuasa negatif 8. Jadi bandingkan dengan copper. Silver ataupun perak lebih nilai dia lebih kecil berbanding copper. Maksudnya nilai dia lebih bagus lah dalam mengalirkan elektrik. Semakin kecil nilai resistivity, semakin kurang dia punya resistance. Okay. Jadi semakin kecil nilai resistivity, semakin bagus dia mengalirkan elektrik. Contohnya macam kaca. Kaca ni dia susah mengalirkan elektrik. Jadi nilai dia besar nampak. 10 ini 10 ya, kali 10 kuasa negatif 14. Ini dalam range 1 kali 10 kuasa 10 hingga 10 kuasa 14. Jadi sangat besar lah. Jadi glass tidak bagus dalam pengaliran elektrik. Jadi itu dia punya maksud dia ya. Okey, untuk contoh yang menggunakan formula yang kita belajar tadi, contoh dekat sini ada instruction for an electric lawnmower. Kamu bayangkan kamu ada satu mesin rumput elektrik. Dia kata kalau kita nak gunakan mesin rumput ni, kalau kita nak pakai extension cord untuk mesin rumput ini, bagi 35 meter dicadangkan wire yang digunakan untuk extension cord tu mestilah dengan nilai 20 gauge extension cord. Ni maksudnya dia punya ketebalan lah ya. Okey. Jadi kalau kita nak pakai lebih jauh daripada 35 meter, kita kena pakai extension cord dengan ketebalan wayar yang lebih tebal, thicker one. Maksudnya 16 gauge cord ni nilai dia lebih besar lah, lebih tebal wire tu. Jadi kenapa macam tu? Sebab kita nak mengurangkan nilai resisten. Kalau tidak dia panas ya, wayar tu akan jadi panas apabila kita menggunakan mesin rumput elektrik ni. Dia bagi dia punya area bagi kedua-dua wire untuk 20 dan juga 16. Jadi soalan yang pertama kita nak cari resistance bagi wire yang pertama untuk panjang 35 meter. Jadi dalam soalan dia nak resistance bukan resistivity. Resistivity simbol dia rho. Okay, ni resistivity, simbol rho. Resistance simbol R. Jadi kita nak terbalikkan lah. Jadi formula yang kita ada tu kita susun semula supaya dapat resistance. Jadi kita masukkan resistivity bagi material tersebut yang digunakan adalah copper. Jadi dibagi kat sini. Masukkan 1.72 kali 10 kuasa negatif 8 darab dengan dia punya length 35. Kemudian bahagi dengan area untuk 20 gauge wire. Dapat 1.16 ohm. Untuk 16 gauge copper wire, kita just tukarkan variable tersebut. Untuk 16 kita nak pakai 75 meter.
panjang lah wire tu, 75 meter. Okey, masukkan kat sini. Dia punya resistivity masih sama. Area dia lebih tebal lah. Okey, 13 kali 10 kuasa negatif 7. Okey, jadi kita dapat 0.992 dalam unit ohm untuk resisten bagi wire tersebut. Contoh lain untuk formula bagi apa tu? Resistivity tu. Ni contohnya jika dibagi dua wire yang diperbuat daripada material yang sama. Okey, material yang sama bermaksud dia punya nilai resistivity dia samalah kan. Dia kata one wire has resistance 0.1 ohm, the other wire is twice as long as the first wire and has radius is half as much. What is the resistance of the second wire? Jadi maklumat-maklumat ni ada banyak, dia bagi dalam bentuk ratio. Jadi kita kena tahulah cara nak buatnya, kita kena tulis dulu maklumat tu dalam nilai ratio lah. Jadi wire pertama dia kata resistance 0.1 ohm. Length L1, kita namakanlah sebagai length 1 tu L1. R1 0.1 ohm. Kemudian kita bagi radius pun, radius kita namakan sebagai R1 sajalah. Okey. Kemudian apa lagi? Area dia kita tulis sebagai area 1. Jadi area 1 kita juga boleh tulis in term of R1. Sebab kita dah namakan resistor yang radius yang pertama tu sebagai R1. Okey, untuk wire yang kedua, dia bagi length 2. Okay, length 2 adalah 2 kali ganda length 1. Dia cakap twice as long as the first wire. Tulis dia punya length. Okay. Jadi resistance tak ada dia nak cari kan. Sebab soalan dia minta resistance second wire lah, R2 lah dia nak. Jadi kita tak ada, dia tak ada length in term of length 1. Kita tulis length 2 bersamaan dengan apa? 2 kali ganda length 1. Radius pula, radius dia adalah setengah, half as much as wire 1. So kita ambil radius 1 bahagi 2 sebab dia setengah. Okay, kemudian area dia, area 2, kita tulis in term of radius 2. Radius 2, kita tulis R2 lah. Tapi kita juga boleh samakan in term of R1 sebab kita nak cuba sama dengan R1. Kita tak nak pakai yang dua-dua ni, nak kurangkan. Jadi kita gantikan R2 dengan R1 bahagi 2. Kemudian kita square kan, yang atas tu R1 square, yang bawah tu jadi 4. Okey, jadi kemudian kita buat apa? Seterusnya kita akan gunakan maklumat yang pertama tadi. Dia kata the two wire are made from the same material. Bermaksud dia punya resistivity dia sama. Kedua-dua wire mempunyai nilai resistivity yang sama. Resistivity 1 sama dengan resistivity 2. Tuliskan balik formula untuk resistivity. Yang satu kita buat dia punya subscript ataupun dia punya tulis kecil lah kat bawah tu. Satu-satu. Yang dua kita buat dua-dua semua. Jadi dekat sini kita nak cuba cancel lah kiri kanan. Yang satu tu kita nak cancel kiri kanan lah. Jadi sebab itu kita yang ni pun kita buat in term of 1. Supaya kita boleh senang cancel. Jadi masukkan maklumat. Maklumat yang pertama. Okay. Maklumat pertama resistance. Resistance dia 0.1 ohm. Okay. 0.1 ohm. Kemudian dia yang area 1 kita tulis je in term of R1, length 1 pun kita tulis length 1. Yang sebelah 2 ni yang kita cuba gantikan dengan nilai area kita gantikan yang 1, R1. Okay, supaya kita boleh cancel kiri kanan. Jadi kita sebab tu kita tukar kepada berkali 1. Length pun disebabkan length 2 bersamaan dengan 2 L1, so kita ganti dengan 2 length 1. Dan pindah-pindahlah, cancel lah. Yang sama kiri kanan ni kita boleh pangkah je. Okay, hilangkan. Ni kita boleh hilangkan. Cancel. Okay. Dia R2 bahagi 4 bahagi 2. Okay, jadi berapa? Tekan calculator lah, senang. Okay, jadi 8 sini naik atas lah. Jadi naik atas jadi 0.8 ohm. Itu resisten bagi wire yang kedua. Macam itulah kita buat untuk soalan ratio.
macam ni.